Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah taala terus berikan kepada kita untuk kita berada bersama-sama di dalam suatu keadaan yang Nabi SAW sebutkan bahawa ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan mereka. Seperti mana Nabi SAW ceritakan tentang orang-orang yang berhimpun di padang Arafah. Kenapa orang ramai tiap-tiap tahun orang berebut-rebut untuk pergi haji? Kita pergi haji kerana nak pergi haji, sebab seronok mungkin pergi haji. Tetapi kalau kita tengok antara sebab kenapa orang-orang dulu, hatta kalau pernah dengar Abdullah bin Mubarak, pernah dengar nama Abdullah bin Mubarak yang digelar sebagai Ghazin Hajj. Ghazin Hajj maksudnya dia ada gile-gile. Kalau tahun tu dia pergi perang, tahun depan dia pergi haji. Tahun lepas tu dia pergi perang, dia akan bergile. Kenapa dia begitu bersemangat untuk pergi haji? Sedangkan kalau kita dengar sekarang ni, lebih baik kita infakkan harta, keluarkan harta ke tempat-tempat lain daripada pergi haji. Tapi kenapa dia berusaha untuk pergi haji juga? Kerana dalam haji ni ada satu tempat, satu keadaan ketika orang berada di padang Arafah, di mana pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala berbangga di hadapan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala panggil para malaikat, Allah Taala tunjuk pada orang-orang dekat Arafah dan Allah Taala tanya apa yang mereka nak. Maksudnya apa yang mereka nak Allah Ta'ala akan perkenankan. Dan kerana itu ramai orang berebut-rebut untuk ke padang Arafah. Dan kemudiannya Nabi SAW menyebutkan bahawa di sana ada tempat-tempat lain di mana Allah SWT berbangga dengan hamba-hambanya. Antaranya adalah di dalam majlis-majlis ilmu. Kerana apa? Kerana kata Nabi SAW, antara kelebihan ataupun fadilat menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menyebut nama orang yang menghadirkan diri ke majlis ilmu. Dan bila mana kita sebut nama seseorang, kita tak sebut nama sebab kita sekadar nak sebut nama, tapi kita sebut nama kerana sebab-sebab tertentu. Kalau kita balik kampung, contoh raya, lalu nak bercerita tentang anak kita, anak ada 4 orang, kita nak bercerita tentang siapa? Takkan nak cerita 4-4. Kita akan cerita mungkin seorang, mungkin 2 orang. Sebab apa kita cerita tentang mereka? Sebab ada benda yang menyebabkan, benda yang mereka buat menyebabkan kita suka, kita bangga dengan mereka. Lalu kita bercerita tentang mereka ni. Lalu hamba Allah Subhanahu Wa Taala berapa ramai di atas muka bumi ni. Tetapi kata Nabi SAW, ada sebilangan ataupun segolongan hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan sebut nama mereka ni pada makhluk-makhluk yang ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Dan antara mereka adalah orang-orang yang menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu. Lalu ini kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Lalu kesempatan ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita mengambil peluang untuk mengisinya dengan benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan Allah Taala redha. Lalu kita akan menyambung bicara kita pada hari ini dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke mana? 8 ke 9? Kita habis 8, masuk 9. Okey, baik. Dah baca kan? Dah, okey. Tenang sikit hari ni. Baik. Okey, kita pergi pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat ini, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Okey. Am maksud dia adakah, ataupun am dekat sini kalau dalam bahasa Arab dia adalah kalau dalam bahasa moden am ni menunjukkan atau.
Okey, atau dia adalah harf, dia bukan kata nama, dia bukan perbuatan, dia adalah harf. Okey, harf. Okey, atau tapi dekat sini dia bukan sekadar atau dia, tapi atau yang menimbulkan persoalan. Nanti kita akan tengok soalan apa Allah Taala katanya. Hasibta daripada perkataan hasiba ataupun hasiba, yahsibu, yahsabu. Maksudnya menyangka ataupun mengira. Okey, adakah kamu mengira, adakah kamu menyangka? Okay, itu hasibta. Anna ashabal kahfi, bahawa ashabul kahfi iaitu orang-orang yang duduk di dalam gua tu, ashabul kahfi. Dia perkataan ashab ni dia boleh bawa maksud dua benda, ashabul kahfi. Sebab ashab ni maksudnya kalau sahabat Nabi digelar sebagai sahabat pasal apa? Kerana sahabat Nabi ni adalah orang yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi. Okey, sahabat ni, benda yang dinamakan sahabat adalah alladhi yusahibuhu, yang sentiasa bersama-sama dengan dia. So ashabul kahfi maksudnya orang yang sentiasa bersama-sama dengan al-kahfi, dengan gua ni. Siapa dia? Dua golongan. Satu, orang yang Allah Ta'ala cerita pasal mereka ni, orang yang duduk dalam gua tu, 7 orang ataupun 8 orang yang duduk dalam gua ni, yang Allah Ta'ala cerita, itu ashabul kahfi. Kita yang bercerita tentang ashabul kahfi ataupun orang yang merekodkan cerita tentang ashabul kahfi juga dinamakan sebagai ashabul kahfi. Okey, boleh nampak? So perkataan ashab digunakan untuk orang yang dicerita dan orang yang bercerita. Pasal apa? Kita akan tengok dekat ayat ni dia tak ada khilaf. Ayat yang cerita pasal ashabul kahfi ni dia tak ada khilaf tengah cerita pasal orang yang duduk, yang ditidurkan dalam gua. Kita akan dengar cerita mereka nanti. Tetapi kalau kita pergi pada ayat lain, contoh yang cerita pasal ashab, contoh ayat dalam surah Al-Buruj, ashabul ukhdud. Kan Allah Ta'ala cerita ashabul ukhdud. Siapa yang dimaksudkan dengan ashabul ukhdud? Orang yang kena bakar kat dalam tu ke, ataupun orang yang tengok orang dibakar dalam tu? Okay? Kan dia boleh dua-dua. Dia boleh dua-dua, ashabul ukhdud. Okay, so maksudnya yang digali parit untuk diorang ataupun yang menggali parit, dua-dua digelar sebagai ashabul ukhdud. Okay, begitu juga dekat sini. Ashab maksudnya benda yang mengiringi, yang sentiasa bersama-sama dengan al-kahf. Okay. Kemudian anna ashabal kahfi war-raqim. Ar-raqim apa dia? Kalau dalam bahasa moden, ar-raqim ni benda yang raqmi, maksudnya benda yang digital. Digital apa digital? Digital ni apa digital? Kita tahu digital tu maksudnya bukan analog. Itu dah apa digital. So asal kepada perkataan raqmi, digital, kerana apa? Kerana dia bertulis dan berekod. Okay, ar-raqim ni apa dia? Ar-raqim ni perkataan raqamah yang kita sebut nombor pun raqam kan? Arqam. Kenapa dinamakan nombor, dinamakan raqam? Kerana dia ditulis. Kita tak tahu nombor melainkan dah tulis 1, 2 baru kita tahu angka ataupun nombor. So nak bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa kisah ashabul kahfi ni juga dikenali sebagai ashabul raqim. Maksudnya kisah mereka ni dirakamkan. Perkataan rakam pun daripada raqim. Okay, dirakamkan, maksudnya bertulis. Dekat mana? Dekat dinding gua ke? Ada orang tulis atas kertas ke? Maksudnya kisah mereka ni ada dalam lipatan sejarah. Kalau Allah Ta'ala tak cerita dalam Al-Quran sekalipun, maka di sana ada rekod lain yang menunjukkan adanya ashabul kahfi. Okay, so itu asal perkataan raqam, ar-raqim. Okay. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina maksudnya tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kehebatan kami. Ajaba, takjub, kagum. Okay. So kita gabungkan makna-makna perkataan tadi. Kita ambil makna harfiah tadi, lalu kita gabungkan. Adakah kamu menyangka, hasibta, wahai Muhammad, adakah kamu menyangka bahawa ashabul kahfi, cerita ashabul kahfi ni yang Allah Ta'ala nak ceritakan pada kamu ni, war-raqib, yang telah direkodkan dengan segala macam tokok tambah cerita. Yelah, kalau cerita biasa-biasa je orang tak pergi. Tapi cerita yang ada rempah-rempah ni, ada keajaiban, ada benda-benda mistik ni, orang suka. So bila Mastika hilang dia punya mistik dia, orang tak beli dah. Okay, tapi dulu tengok masa dia cerita keluar daripada Masjidil Haram,
tak nampak dah jalan, masuk Masjidil Haram tak nampak Kaabah, berapa ramai orang beli masjid kan? Sebab cerita mistik yang hebat ni. Okay? So Allah Ta'ala tanya, wahai Muhammad, adakah kamu menyangka bahawa Ashabul Kahfi, cerita pasal Ashabul Kahfi ni, kanu min ayatina ajaba, mereka ni adalah di antara tanda-tanda kami yang hebat dan agung. So Allah Ta'ala bagi satu persoalan. Sebab kita bila kita baca Ashabul Kahfi, apa yang kita nampak pada Ashabul Kahfi ni? Hebat tu lah, orang yang tidur selama 300 tahun lebih. Wazdadu tis'a, 309 tahun. Lalu kita nampak hebatnya Ashabul Kahfi ni. Lepas tu tak ada perubahan pula pada mereka. Ya, lepas tu boleh bangun dengan sihat lagi, tak ada sakit, tak ada apa. Lalu kita kata, oh hebatnya. Lalu Allah Ta'ala kata, benda ni tak ada apa. Kamu menyangka benda ni ajabah, benda yang yang mendatangkan kekaguman dan ketakjuban. Okay. Sedangkan Allah Ta'ala baru cerita ayat sebelum tu, Allah Ta'ala cerita pasal apa? Ingat ni, Allah Ta'ala cerita sebenarnya pasal apa? Allah Ta'ala cerita pasal macam mana Allah Ta'ala ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Allah Ta'ala cerita pasal penciptaan bumi dan segala apa yang ada dekat bumi. So kalau kita tengok langit dengan bumi, dengan Ashabul Kahfi, mana lagi hebat? Langit dengan bumi lagi hebat. Lalu Allah Ta'ala kata, bagaimana kamu boleh kagum dengan Ashabul Kahfi, tapi tengok langit tak ada rasa apa? Tengok langit tak ada rasa apa, tengok ciptaan-ciptaan Allah tak ada rasa apa. Bahkan tengok syariat Allah Ta'ala, Al-Quran yang Allah Ta'ala bawa datang ni, yang nak baca ni, kamu tak rasa ke takjub lebih hebat daripada Ashabul Kahfi yang hanya tidur 300 tahun? Benda tu biasa. Dan kita tengok zaman sekarang pun ada orang koma sampai 50 tahun, 60 tahun. Ed Sheeran berapa lama dia koma, mati, brain dead? 8 tahun. 8 tahun. So benda ditidurkan lama ni bukan satu benda yang sepatutnya mendatangkan ketakjuban. So Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau nak takjub, nak kagum, biar pada tempat dia. Okay? Jangan kagum pada Ashabul Kahfi, tapi kagum kepada yang buat Ashabul Kahfi jadi macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala buat banyak benda yang di sekeliling kita untuk kita kagum pada Allah Ta'ala, untuk kita mempertuhankan Allah Ta'ala, tapi tak ada rasa. Okay, tapi bila datang cerita Ashabul Kahfi, wah hebat Ashabul Kahfi ni, orang semua berkumpul dengan Ashabul Kahfi, ceritalah apa bentuk cerita pada Ashabul Kahfi pun orang percaya. Okay, tapi orang abaikan Allah Ta'ala yang telah menjadikan Ashabul Kahfi seperti itu. Okay? So itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan. Bukan nak kata kisah Ashabul Kahfi ni tak datangkan kekaguman. Okay? Akal kita kata, oh ni hebat, cerita hebat ni. Tetapi cuma di sana Allah Ta'ala nak kita fikir pada benda yang lebih hebat daripada tu. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutamanya syariat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Okay? Kemudian bila Allah Ta'ala dah sentuh am hasibta anna ashabal kahfi. Okay, so bila dah datang persoalan Ashabul Kahfi, dan ini juga antara sebab utama kenapa Allah Ta'ala turunkan surah Al-Kahfi kepada Nabi SAW, iaitu kerana nak ceritakan tentang ataupun nak berikan jawapan kepada persoalan yang mereka lontarkan kepada Nabi SAW tentang Ashabul Kahfi. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula bercerita tentang Ashabul Kahfi. Idh awal fityatu ilal kahf. Lalu Ashabul Kahfi dekat sini, kenapa kita kata tidak ada khilaf bahawa mereka adalah yang dimaksudkan dengan Ashabul Kahfi adalah orang yang tidur dalam gua? Kerana Allah Ta'ala sebut dekat sini idh awal fityatu ilal kahf. So mereka lah Ashabul Kahfi. Siapa dia? Idh, dalam Al-Quran bila datang perkataan idh, maka ia menunjukkan peristiwa yang benar-benar berlaku dan telah berlaku, past tense. Okay? Tetapi kalau datang dengan idza, okay, dia ada idh dan idza. Okay, idh past tense, idza yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku ataupun yang berkemungkinan berlaku. Okay, dia present dengan future. Okay, tapi idh benda yang telah berlaku dan benar-benar berlaku. Okay, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan idh awal fityatu ilal kahf. Ketika mana fityah, idh awal fityah. Awal maksudnya mencari tempat tinggal.
Okay, di mana kita pernah sebut sebelum ni hadis Nabi SAW tentang orang yang datang ke majlis ilmu. Kan ada 3 golongan kan. Satu golongan orang yang masuk dalam majlis ilmu ni, dia cari tempat nak duduk dekat mana, ada ruang kosong dia duduk. Okay, ada orang dia masuk dalam tu, dia duduk kat belakang. Okay, masuk pun pintu belakang. Okay. Lepas tu, dan yang ketiganya ada orang yang tengok dan dia beredar terus. So golongan yang pertama ni, yang cari tempat kosong bila masuk untuk duduk di hadapan dalam majlis ilmu, maka kata Nabi SAW, awa ilallah fa awahullah. Dia mencari tempat tinggal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa bila? Bukan dekat sini, tapi dekat akhirat kelak. Okay, di mana ketika mana orang perlu nak dapatkan tempat tinggal, nak dapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi perlindungan dan tempat tinggal. So Allah Ta'ala cerita benda yang sama. Idh awal fityah, ketika mana ada al-fityah. Okay, al-fityah pergi mencari tempat tinggal di dalam al-kahfi, di dalam sebuah gua. Siapa dia al-fityah? Idh awal fityah. Perkataan fityah asal daripada perkataan fata. Fata ni maksud dia apa? Fata adalah orang yang berusia daripada baligh sampailah usia balagha asyuddah. Balagha asyuddah sampai tempoh kemuncak kematangan. Okey, kemuncak kematangan manusia masa bila? Ada usia 40 tahun. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai puncak kematangan manusia adalah pada usia 40 tahun, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Okay, namun manusia tetap dipertanggungjawabkan. Allah Taala tak tunggu sampai 40 tahun baru Allah Taala kata, okey, 40 tahun baru kamu dipertanggungjawabkan dengan halal, haram, wajib, apa mana yang kena tinggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakan perintah Allah Taala. Tapi Allah Taala dah mula bagi syariat, seseorang tu dipertanggungjawabkan dengan syariat. Kamera. Seorang tu sebab tak biasa. Kita tak biasa. Kita biasa golongan marhain ni cakap kosong ada kamera dia. Dia macam sikit dia mengganggu keikhlasan. Okey. Baik. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi bertanggungjawab pada kita sejak mula kita baligh. Dan baligh ni ada dia punya tanda-tanda dia. Lalu usia antara baligh sampailah usia balagha asyuddah 40 tahun, usia ini dipanggil usia fityah, fata. Okey. So fata ni kalau kita translatekan, orang translate sebagai pemuda. Okey, orang translate sebagai pemuda. Okey, so kalau kita jumpa dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW guna perkataan fata, lalu kita tahu dia punya julat umur dia. Antara usia baligh biasanya standard 15 tahun sehingga usia 40 tahun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan istilah jamak, plural, idh awal fityah, sekumpulan manusia. Okey. Lalu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni mereka datang daripada keluarga yang berlainan, orang yang berlainan, latar belakang yang berlainan. So macam mana mereka boleh bertemu dan duduk untuk pakat sekali untuk keluar duduk dekat dalam gua? Apa yang menyebabkan mereka boleh jadi ramai? Selamatkan iman. Mereka tujuan mereka memang untuk selamatkan iman. Okay, sebab kisah dia ialah Nabi SAW cerita bagaimana ada seorang raja. Dan raja zaman dulu dia bukan raja macam sekarang. Okay. Raja zaman dulu dia macam Fir'aun. Okay. Fir'aun apa masalah dia? Seorang raja zaman dulu dia pandang rendah pada rakyat-rakyat dia. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Benda yang menyebabkan Fir'aun ni jadi bukan setakat jadi raja. Jadi raja ni benda biasa. Tapi dia mengaku Tuhan. Pasal apa dia mengaku Tuhan? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Sebab dia istighfaf, maksudnya dia pandang rendah pada rakyat dia. Lalu dia pergi pada rakyat dia, dia kata, wahai rakyatku, kamu tengok hazihil anharu tajri min tahti. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Ahqaf. Kamu tengok sungai Nil ni, daripada start Fir'aun ni naik jadi raja sampai ke hari dia sebut benda tu, sungai ni tak pernah berhenti mengalir. Hebat tak hebat? Hebat. Okay, lalu bila rakyat dia kata hebat, so boleh tak aku jadi, bukan setakat raja, boleh tak aku jadi Tuhan? Rakyat dia kata boleh. So tu sebab dia mengaku jadi Tuhan. Okay, dan macam tu juga raja-raja lain. Sebab benda yang paling bermasalah pada manusia ni, kata Nabi SAW, salasu muhlikat. Ada benda yang membinasakan manusia, ada 3. Syuhun muta',
wa hawa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Satu syuhun muta' bila kedekut. Okey. Nabi SAW kata syuhun muta'. Kedekut tu biasa. Kedekut tu sifat semula jadi dalam diri manusia. Okey. Nabi SAW kata binasanya ialah bila kita ikut kedekut kita. Ya, maksudnya time kita nak infakkan harta, keluarkan tenaga, nak masa kita korbankan sikit untuk datang ke majlis ilmu, tapi tak nak. Senang nak duduk kat rumah rehat, tenang apa semua. So kedekut nak keluarkan, nak korbankan sesuatu pada diri kita. So Nabi SAW kata syuhun muta', kedekut yang orang taat pada dia, maka dia bawa kebinasaan pada manusia. Wa hawa muttaba', nafsu, orang ikut hawa nafsu. Nafsu ni tak ada masalah. Allah Ta'ala kata nafsu ni apa dia? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Zuyyina, zina tadi kita sebut zina. Perhiasan bagi manusia adalah syahwat dalam diri dia. Sebab kalau tak ada syahwat, macam mana dia nak jadi khalifah? Dia tengok pokok, tak ada rasa nak buat apa, sebab tak ada syahwat, tak ada keinginan. Tapi bila dia tengok pokok, dia nampak apa? Ni boleh buat duit ni. Kan, habis kena tarah semua kan. So nak buat jadi jadi perabot boleh, nak buat jadi apa boleh. So kerana syahwat. So Allah Ta'ala cerita syahwat manusia ni zina, perhiasan dalam kehidupan dunia dia. Tetapi masalah dia ialah apabila syahwat duduk depan, dia duduk belakang. Yang tu yang masalah. Nak buat apa pun tengok dulu syahwat kata apa, keinginan dia kata apa. Keinginan dia kata macam ni, dia ikut. Sedangkan yang dia patut ikut adalah apa yang Allah Ta'ala nak dulu. Syahwat dia ikut kat belakang. Tapi bila syahwat kat depan, wa hawa muttaba', apabila nafsu yang diikut dekat belakang dia. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan apabila seseorang tu kagum dengan diri dia sendiri. Kita kadang-kadang kita tengok diri kita ada kelebihan-kelebihan tertentu berbanding dengan orang lain. Dan Allah Ta'ala suruh kita terima dan kita bersyukur dengan kelebihan. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Apa sahaja nikmat yang Tuhan kamu beri pada kamu, fahadis, ceritakan. Sebab apa? Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi ala abdi. Allah Ta'ala suka untuk tengok kesan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada seorang tu ditunjukkan. Sebab tu kita cerita Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Mereka ni datang pergi kelas, bukan datang macam biasa ya, pakai, kita dengar para ulama dulu zuhud pakai baju compang camping semua, tak jaga. Dia orang ni datang tiap-tiap hari pakai baju baru, tiap-tiap hari pakai minyak wangi. Kalau hari raya dan kalau nak mengajar hadis, lagilah mereka punya penampilan tu lagi hebat. Ya, sampai orang cerita pasal benda ni. Pasal apa? Orang tahu Uthman bin Affan kaya, orang tahu Abdurrahman bin Auf kaya. Macam mana orang tahu dia kaya? Sebab penampilan mereka. Mus'ab bin Umair orang tahu kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas orang tahu kaya. Pasal apa? Penampilan. Nabi SAW orang tahu kaya. Pasal apa? Bau minyak wangi. Bau minyak wangi Nabi SAW. Nabi dah duduk di situ, dah beredar sejam, 2 jam, bau minyak wangi masih ada lagi. So tanda minyak wangi tu bukan biasa-biasa punya lah. So nak cerita bahawa Allah Ta'ala suka seseorang tu tunjukkan dia punya kelebihan yang ada pada diri dia. Dia pandai dari segi ilmu, dia pandai, dia ada kepakaran dalam buat pembedahan ke, buat rumah ke. Allah Ta'ala suka. Sebab tu orang kongsi, cerita benda-benda ni. Cuma masalah dia ialah ijabul mar'i bi nafsihi. Bila seseorang tu dia tengok pada diri dia dan dia bercerita pada orang lain, ada ruang untuk syaitan masuk. Syaitan masuk dan syaitan kata, kamu lebih baik daripada orang ni. Kalau ada orang datang tegur kamu ke, bagi nasihat pada kamu ke, tak tepi. Pasal apa? Ijab. Dia ada rasa kagum pada diri dia. Dia tertipu dengan diri dia. So Nabi SAW kata ijabul mar'i bi nafsihi. Lalu apabila raja-raja zaman dulu ni, apa sahaja dia kata, orang kata yes boss. So menyebabkan sampai dia kata saya nak jadi Tuhan. Jadilah Tuhan. So Firaun jadi Tuhan pasal tu. Dia bukan nak jadi Tuhan pun. Dia pun tahu dia tak ada muahilat, dia tak ada kelayakan untuk jadi Tuhan. Tapi bila dia tanya rakyat dia, saya nak jadi Tuhan, rakyat dia kata fa'ata'u. Semua taat pada dia. So maka jadilah Tuhan. So dan itu benda yang berlaku pada semua raja-raja zaman
Zaman dahulu. Termasuklah raja pada kisah Ashabul Kahfi, di mana ada nama dia dalam Israiliyat, datang nama dia Daqiyanus ataupun Dadqiyanus. Salah satu daripada nama. Tak kenal nama dia pun tak apa, tak ada masalah. Nak sebut pun susah. Okey. So raja ni apa dia buat? Dia kata, sembahlah aku. Akulah Tuhan kamu. Aku bukan setakat raja kamu, tapi akulah Tuhan kamu. Lalu semua orang ikut. Okay, rakyat semua ikut sebab perlu kepada raja. Sebab tu ada saya tak tahu sama ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun antara kata para sahabat, annasu ala dini mulukihim. Manusia ni dia akan ikut raja-raja dia. Dia akan ikut pemimpin-pemimpin dia. Okey, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti mana kamu punya keadaan, Allah Ta'ala akan jadikan pemimpin yang datang pada kamu ni pemimpin yang sesuai dengan keadaan kamu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Kalau kita jumpa pemimpin yang zalim, antara sebab zalim dia adalah kerana rakyat yang zalim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Macam tu lah. Raja dia tak nak jadi Tuhan, tapi bila rakyat dia kata jadilah Tuhan, maka dia pun akan jadi Tuhan. Namun Nabi SAW sebut bahawa dalam setiap zaman, dalam setiap kurun akan ada wala yazalu ta'ifatun. Dalam umat Nabi SAW, Nabi kata wala yazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala amrillah la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Nabi SAW bagi tahu setiap zaman yang akan menguasai dunia ni adalah kezaliman. Yang akan menguasai dunia ni adalah maksiat, kemungkaran. Tetapi Nabi SAW bagi tahu bahawa setiap zaman ni akan ada ta'ifah. Setiap masyarakat akan ada sekumpulan manusia, ta'ifah. Zahirina ala amrillah. Mereka teguh berada di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadurruhum man khazalahu. Buatlah macam mana nak buat pada diorang ni, tetap tak berganjak daripada pendirian mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sehinggalah sampai ketentuan Allah Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala bagi kemenangan pada mereka ataupun Allah Ta'ala matikan mereka dalam keadaan seperti itu. Okay, so ta'ifah maksudnya orang yang betul-betul berpegang dengan agama dalam setiap masa dan setiap peringkat masyarakat ni. Ta'ifah, satu kumpulan yang kecil. Satu kumpulan yang kecil. Sebab tu bila kita ada kefahaman dalam agama, pertama sekali kita kena gembira. Sebab ini nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Yang keduanya, kita tahu tugas kita besar. Kita nampak sekarang ni orang boleh faham agama. Sebab apa? Sebab kita duduk sesama kita. Kita ulang-alik kelas, pergi masjid, tapi cuba kita keluar. Kita keluar duduk dengan masyarakat. Tengok macam mana keadaan orang tengah bercerita pasal Palestin pun boleh buat konsert lagi. Boleh hidup dengan tenang. Saya pernah cerita tak pasal sekarang ni kumpulan yang paling banyak berkembang dekat dalam Facebook. Kumpulan apa? Kumpulan apa? Kumpulan main game Monopoly Go. Main game. Tahu main game? Main game Monopoly Go. Dalam keadaan kita bercerita pasal Palestin, kita cerita pasal anak-anak saya pun dia main. Dia main juga Monopoly Go ni. Sebab tu kita tahu. Kita tahu lah, daripada puluh-puluh ribu dalam masa sebulan naik dia punya grup sampai 700-800 ribu orang. Nak kata, kita pun kata kalau dapat duit tak apa, kan? Main-main dapat duit apa? Okey, tak ada masalah. Tapi tak ada faedah. Tapi bilangan grup dia ramai. Okay, mungkin sebab orang tension kot dengan persekitaran. Tapi nak bagi tahu bahawa bila kita dapat kefahaman agama, kita tengok orang sekeliling macam okey je, tapi bila duduk dalam masyarakat kita nampak dia punya realiti. Dan Nabi SAW dah bagi tahu, yang faham agama, yang duduk dengan agama, yang pegang dengan agama ni, ta'ifah, satu kumpulan kecil sahaja. Macam Allah Ta'ala cerita pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa bawa Bani Israel. Bani Israel yang bilangan dia ratus ribu. Nampak macam wah besar ni. Allah Ta'ala kata apa? Lashirzimatun qalilun. Kamu ni kumpulan kecil je. Ratus ribu tu Nabi Musa bawa keluar Bani Israel, tinggalkan Mesir, lari daripada Fir'aun, sampai Allah Ta'ala buka laut untuk mereka rentas. Itu pun Allah Ta'ala kata
la syirzimatun qalilun. Dia bukannya kumpulan kecil. Syirzimah ni kumpulan yang sangat kecil. Okay? Sebab itu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni. Ya, Allah Taala hanya tinggalkan taifah, orang yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lalu dalam masyarakat Ashabul Kahfi ni pula, bila raja mereka mengaku jadi Tuhan dan semua orang mempertuhankan raja, tetapi ada sebilangan orang yang tak bersetuju dengan raja ni. Okay, cuma orang ni dia berpecah-pecah. Ada seorang duduk dekat Kedah ke, contoh dekat Kelantan, dekat Perak, maksudnya duduk tempat yang berlainan. Okay, cuma raja mereka satu raja. Okay, lalu macam mana mereka ni boleh berkumpul dan bersama-sama? Sebab Nabi SAW sebut al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh ni Allah Ta'ala cipta bagaikan satu tentera yang telah bersiap sedia. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh ni dia memang kita setiap orang dengan satu roh kita. Tetapi roh ni dia dah dipersiapkan. Maksudnya kalau dia bertemu dengan kawan dia, dengan orang yang seangkatan dengan dia, dia akan ada rasa persamaan. Okay? So bila dia jumpa dengan, contoh kita ada kita punya pendirian, pegangan kita dalam isu macam-macam isu lah, pasal isu kerajaan ke, pasal isu Palestin ke, kita ada pendirian kita. Tapi kita kadang-kadang kita suka simpan pendirian kita. Cuma bila kita bawa keluar, akan ada orang sokong kita. Ada orang yang akan bangkang, ada orang yang akan sokong. Kenapa jadi macam tu? Kerana Nabi SAW kata roh ni telah dipersiapkan. Okay? Mana yang setiap roh ni ada benda yang dia suka. Okay? So kalau dia jumpa kawan dia yang suka benda yang sama dengan dia, mereka akan bersama-sama. Okay? Sebab tu kita tak terkejut kalau kita katalah kita buat kebajikan kan, dekat tempat yang tak pernah ada orang buat kebajikan. Contoh TTDI ni tak ada langsung NGO yang buat kebajikan. Lalu bila ada seorang je ke hadapan, mesti akan ada orang tolong dia. Mesti akan ada. Sebab apa? Sebab roh yang nak buat kebaikan ni dia tunggu je. Mana roh lain yang buat kebaikan? Bila ada roh lain buat kebaikan, dia akan join sama. Okay? Dan benda jahat pun sama. Maksiat pun sama. Sebab tu kita tengok kenapa Ayah Pin ada pengikut. Kan? Kenapa Rasul Kahar ada pengikut? Pelik dan ajaib. Pandangan mereka pelik dan ajaib. Kita tak nak kutuk fizikal, tapi tak ada benda yang menarik untuk pergi duduk dengan Ayah Pin ataupun dengan Rasul Kahar ni. Tapi kenapa ada pengikut? Pasal roh tu. Okay? Roh yang jahat ni dia tunggu je. Siapa yang ke depan untuk buat jahat, dia akan ikut. Okay? So al-arwahu junudun mujannadah. Okay? So kalau kita nak tahu kita ni roh kita roh baik ke, sebab dalam Allah Taala sebut dalam jiwa manusia ni, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Roh kita bukannya baik, kita duk dengar roh ni baik kot, roh ni baik. Roh ada bahagian fujur, ada bahagian taqwa. Ada bahagian kejahatan dan ada bahagian kebaikan. So kita nak tengok kita macam mana, pergi cari tengok kawan-kawan kita. Sebab tu Nabi SAW sebut ar-rajulu ala dini khalilih. Kita punya perangai, kita nak tahu agama kita, perangai kita, tengok kawan kita. Siapa yang kita kawan dengan orang tu? Kalau kita kawan dengan orang yang baik-baik, maksudnya roh kita, bahagian takwa dia lebih banyak. Tapi kalau kita suka duduk dengan orang-orang yang huha-huha, yang duk buang masa, duk buat dosa, maksiat, maksudnya roh kita ni ke arah fujur tu lebih tinggi, lebih banyak. Okay, so tengok pada kawan kita. Ar-rajulu ala dini khalili. Okay, so apabila roh ni dia dah berkenalan, sesama Ashabul Kahfi, walaupun mereka berjuang tempat berlainan, tetapi akhirnya mereka bersatu. Okay, kerana roh tu dah kenal antara satu sama lain, maka mereka bersatu, lalu mereka bangun menentang raja mereka. Allah Ta'ala akan cerita pada ayat إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, pada ayat yang seterusnya. Okay, so Allah Ta'ala nak bagi tahu di sini bahawa sekumpulan pemuda ni, dia tinggalkan negara dia, dia tinggalkan keluarga dia, dia tinggalkan harta dia. Dan kita akan tengok mereka ni bukan orang-orang biasa. Mereka ni orang bangsawan. Mereka ni daripada T20. Macam mana kita tahu? Baju dia, macam mana tahu baju dia? Kita tengok baju pun kita tak tahu harga berapa kan. So macam mana kita tahu dia T20? Kalau ada duit, betul lah juga ada duit, tapi dah tinggalkan harta.
Cuma benda yang membuktikannya Allah Ta'ala akan cerita pada ayat yang panjang dekat yang ada wal yatalaqqaf. Bila mana mereka nak pesan beli makanan, mereka pesan apa? Ayyuha azka ta'ama. Jangan beli makanan biasa-biasa. Tak nak fast food, tak nak makanan tepi jalan. Azka ta'ama, makanan yang paling baik, makanan yang paling hebat yang ada yang kamu boleh beli. Nampak? So makan, dari segi makan pun kita dah boleh tahu dah mereka ni bukan orang biasa-biasa. Okay? So diorang ni sanggup tinggalkan semua untuk pergi duduk dekat dalam gua. Maka kita tahu pasal apa? Kerana pendirian mereka tak bersetuju dengan raja ni, maka tinggalkan raja ni. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat benda yang sama. Okay, kata kita pernah cerita sebelum ni kan pasal tinggalkan hijrah, tinggalkan satu kawasan. So asal kepada kita wa in ta'ifatani minal mu'minin laqtatalu fa aslihu bainahuma. Okay, benda pertama yang kita kena buat bila nampak orang buat benda yang salah, benda yang dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bangun tegur. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mesti ada orang. Kalau tak ada orang yang tegur langsung, semua dosa. Sebab Allah Ta'ala kata wal takum minkum, mesti ada sebahagian daripada kamu. Okay? Seorang dia tegur kesalahan yang ada, yang lain semua berterima kasihlah pada dia sebab menyelamatkan kita semua daripada dosa. So mesti ada orang tegur. So bila tegur tak nak dengar juga. So apa yang perlu kita buat? Ya, ada orang kata tak nak dengar juga, kita perang. Kan? Ini cara emosi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau tak boleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Fa'tazil tilkal firaqa kulliha. Tinggalkan. Okay? Kalau kita dah tak boleh sangat nak buat perubahan dan kita pula takut kerana begitu berleluasanya kemungkaran yang ada, takut kita join sama. Kita yang asal dia dulu duk melawan-lawan tapi takut kita join sama, maka tinggalkan. Dekat sinilah boleh beruzlah, boleh tinggalkan masyarakat kita bila kita takut pada agama kita, seperti mana yang dibuat oleh Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala tak kritik, bahkan Allah Ta'ala bantu dengan bagi mereka satu ketenangan yang tak ada benda lebih tenang daripada tu. Okay? So iz awal fityatu ilal kahfi, ketika mana kumpulan pemuda ni mereka keluar tinggalkan negara mereka lalu mencari tempat, dan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi mereka al-kahf. Iz awal fityatu ilal kahf, lalu mereka masuk dalam gua tersebut. Apa benda pertama mereka buat? Ini Allah Ta'ala nak ajar kita. Ya, mereka berdoa. Faqalu Rabbana. Rabbana adalah doa. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk pada kita doa dengan usaha. Okay? Doa dengan usaha, kita nak start dengan mana dulu? Allah Ta'ala kata iz awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana. Doa Allah Ta'ala letak kat belakang, tetapi usaha dulu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam. Azam ni maksud dia apa? Kita salah faham maksud azam. Azam maksud dia apa? Azam bukan benda yang kita bertulis, rekod, simpan. Azam adalah apabila kita melakukan sesuatu. Itu azam. Okay? Keazaman ni azimah. Azimah ni maksudnya benda yang telah dibuat. Okay? Azimah benda yang confirm akan buat. Itu dia. Okay, so benda yang confirm akan buat adalah benda yang kita dah start buat. Kita tak start buat lagi, dia tak confirm lagi. Tapi bila kita dah mulakan, maksudnya dah confirm akan mula. Dan Allah Ta'ala kata, dah kamu start dia usaha kamu, fatawakkal 'ala Allah. Time tu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu yang dibuat oleh Ashabul Kahfi. Bila mereka masuk, keluar je, tinggalkan keluarga mereka dan berlindung dalam gua, benda pertama, dah usaha dah ni nak selamatkan agama mereka. Lalu benda pertama mereka buat selepas itu adalah doa, minta pada Allah Ta'ala. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Tengok mereka berdoa. Cara berdoa pun penting juga. Okay. Kita kadang-kadang berdoa, apa perkataan yang kita sebut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling banyak untuk kita sebut dalam doa kita? Allahumma. Allahumma. So kita pun banyak lah. Allahumma barik lana fima razaqtana lapa. Kan? Okay. So nak cerita, ada perkataan kita guna ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Tetapi perkataan yang Allah Ta'ala paling suka kita guna, okay, sama ada ya Allah, sebab Nabi SAW sebutkan siapa yang doa dengan Allah dengan menggunakan nama Allah, maka
iza du'iya bihi ajab. Allah Ta'ala akan perkenankan doa dia. Begitu juga satu lagi perkataan. Okay, satu lagi perkataan yang mana bila kita berdoa dengan perkataan ni, Allah Ta'ala akan terima. Cuma syarat dia kita kena banyak gunakan dia. Perkataan apa? Rabbana. Okay, tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa. Siapa ada Quran? Ada. Kita buka muka surat terakhir surah Ali Imran. Surat terakhir surah Ali Imran. Saya mau buka juga. Ha. 76. Okey, tengok muka surat sebelum dia. 76. Bunyi apa tu? Tengok pada mula ayat 191. Bukan. Okey. Tengok 191. Okey, daripada ayat 191 tu, hujung ayat dia ada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. So sekali guna. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wama lidh-dhalimin min ansar. Dua kali. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Tiga kali. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Empat kali. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Lima kali. Lepas 5 kali sebut Rabbana, apa Allah Ta'ala sebut pada ayat selepas tu? Fastajaba lahum rabbuhum. Allah Ta'ala perkenankan doa mereka. Okay, nampak? So Allah Ta'ala dalam nak sebut fastajaba, Allah Ta'ala bawa datang sebelum tu semua doa mereka menggunakan Rabbana, Rabbana, Rabbana. Okay, nak tunjukkan betapa pentingnya perkataan yang nama dia Rabbana. So dalam doa kita sentiasa sebut Rabbana. Okay, kita sebut Allahumma, kita sebut perkataan Allah, Ya Allah. Tapi pada masa yang sama, banyakkan juga menggunakan perkataan Rabbana. Okay. Dan Ashabul Kahfi ni pun Allah Ta'ala cerita benda yang sama. Faqalu, mereka berdoa dengan Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, atina, berikan kami min ladunka, dari sisi kamu, rahmah. Benda yang mereka minta, ada dua benda mereka minta. Satu adalah rahmah. Rahmah ni apa dia? Rahmah ni kalau kita translate dia kasih sayang, belas kasihan. Okay. Cuma rahmah ni adalah benda paling penting manusia minta. Kita sebut sebelum ni kan, warhamni wajburni. Rahmat adalah benda paling utama manusia minta. Pasal apa? Sebab semua kebaikan, terutama syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masukkan orang dalam syurga sebab apa? Sebab rahmat Allah Ta'ala. Nabi SAW kata apa? La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalih. Tak ada orang boleh masuk syurga dengan amalan dia. Bawa lah tinggi mana amalan depan Allah Ta'ala pun bukan syarat untuk Allah Ta'ala masukkan seorang tu dalam syurga Allah Ta'ala. Illa an yataghammadahu Allahu bi rahmatin min. Melainkan Allah Ta'ala bagi rahmat pada mereka, lalu masuklah mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So benda yang paling penting untuk kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah rahmat Allah Ta'ala. Dan itu yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Setelah mereka berusaha, dah cari jalan untuk selamatkan agama dan dapat ruang untuk keluar, maka benda pertama adalah minta pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada mereka. Dan kita pun minta benda yang sama. Okay, dalam doa kita jangan lupa sentiasa minta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan benda kedua yang mereka minta adalah wahayyi lana min amrina rasyada. Dan wahayyi daripada hayyi maksudnya sediakan, preparation, prepare. Wahayyi lana, sediakan bagi kami min amrina, dalam urusan-urusan kami, rasyada. Apa dia rasyada? Petunjuk. Apa maksud? Tapi petunjuk yang macam mana rasyada? Okay. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah dalam surah An-Nisa. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam surah An-Nisa? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda.
Allah Ta'ala kata kalau kamu dipertanggungjawabkan untuk jaga harta budak yang kecil ataupun harta anak yatim, okay, maka masa bila kita nak pulangkan harta tu pada anak yatim? Apabila fa'in anastum minhum rushda, apabila kamu nampak pada dia kematangan ataupun kemampuan untuk dia menguruskan diri dia, kemampuan untuk dia menguruskan harta dia, baru kembalikan semula kepada dia. Lalu benda yang sama Ashabul Kahfi minta rushda ataupun rasyada dekat sini, dia bukan hanya petunjuk semata-mata, tetapi kemampuan untuk menguruskan diri mereka. Okay, kemampuan untuk uruskan masa depan mereka. Sebab apa? Bila keluar ni tak tahu apa nak buat. Sebab mereka keluar bukan ada tujuan tertentu, bukan nak pergi kawasan tu ke, nak pergi kawasan ni ke, nak buka negara baru ke, tidak. Tapi mereka keluar kerana lari, nak selamatkan agama mereka. Lalu apa yang akan berlaku pada masa depan? Benda yang dia tak tahu. Dia akan terkapai-kapai nak tahu apa benda nak buat masa depan ni. Lalu mereka perlukan pada panduan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka minta pada Allah Taala, wahayyi lana min amrina rasyada. Setiap urusan kami ya Allah, sediakan bagi kami kemampuan bagi kami untuk menguruskan urusan kami. So dua benda, satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, satu kemampuan. Sebab apa? Kemampuan tu datang daripada mana? Daripada usaha mereka. Okay, daripada benda yang mereka mampu buat. Okay, dan pada masa yang sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam setiap kehidupan dan urusan kita, dua benda kita kena jaga. Satu, kita punya diri kita. Sebab Allah Taala takkan ubah diri kita, takkan jadikan kita baik atau jahat, melainkan pilihan yang kita buat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita kena usaha, dan dalam kita nak berusaha kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat ni cerita tentang tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok betapa besarnya tawakal Ashabul Kahfi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat yang sangat besar pada mereka. Apa dia? Fadarabna ala adhanihim. Apa dia nikmat tu? Kita kalau ada masalah ataupun runsing, bimbang apa jadi pada kita, apa nikmat yang paling sedap sekali? Tidur. Tidur. Ya, betul. Kita dengar macam nak gelak, tapi Allah Ta'ala cerita ni nikmat paling senang. Tak payah fikir apa-apa dah, tidur. Nak fikir apa kalau dah tidur? Benda yang sama Allah Ta'ala cerita ketika mana Allah Ta'ala cerita pasal Perang Badar. Perang Badar, Allah Ta'ala cerita apa? Iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum. Allah Ta'ala kata ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala liputi kamu dengan nu'as, dengan mengantuk. Sahabat-sahabat nak pergi perang Badar ni, first time nak pergi perang dengan bilangan sedikit, senjata tak ada, makanan tak ada, pendek kata tak ada preparation nak masuk perang. Nak berdepan dengan 1000 orang yang siap semua, memang keluar nak pergi perang. Okay, so sepatutnya apa rasa para sahabat ni? Takut, gemetar, risau, bimbang. Kalah ni. Tapi Allah Ta'ala bagi apa pada sahabat? Tidur. Ngantuk untuk tidur. Pasal apa? Sebab tidurlah ubat paling mujarab untuk semua masalah yang kita ada. Selagi mana kita tidur lah, bangun tidur, datang balik masalah. Okay, tapi tidur benda paling senang. Okay, dan kalau kita ada masalah pun kita cuba selesaikan dengan tidur. Okay? Betul, selesaikan. Sebab Allah Ta'ala ajar ni, Allah Ta'ala sebut. Bahkan nak tunjukkan nikmat Allah Ta'ala pada Ashabul Kahfi ni, tidur dia bukan 30 minit, 300 tahun. Punya nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi. So boleh try, kita boleh try. Sebab benda ni kita tak nak gelak, tapi gelak juga. Tak boleh try. Sebab Allah Ta'ala cerita pasal benda ni, dan Allah Ta'ala cerita pasal orang nak pergi perang, Allah Ta'ala bagi mengantuk. Sebab apa? Sebab kita boleh cuba. Kalau kita stres ke, kita penat ke, geram ke kadang dengan anak-anak ke apa benda semua, tidur. Try tidur. Okay? Sebab Nabi SAW ada banyak cara Nabi SAW selesaikan masalah. Antara dia adalah idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Nabi kalau datang benda yang risaukan baginda, bimbangkan baginda, maka baginda akan buat apa? Pergi solat. Nabi akan pergi salat. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan, kegembiraan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada salat. Okay, tapi pada masa yang sama Allah Taala bagi option lain. Option yang kalau katalah nak solat tapi tak boleh nak khusyuk, try tidur. Okay, tidurlah.
Dan tidur tu tak payahlah letak alam ke apa ke, tidurlah. Okey. Sebab nikmat Allah Taala bagi. Tak bangun tak ada masalah. Jangan pula tidur niat tak nak solat. Yang tu dosa. Tapi kalau tidur memang tidur kerana nak dapat kekuatan untuk solat, kerana nak rehatkan, kerana nak ikut apa Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Ashabul Kahfi. Yang ni tak ada masalah. Sebab tu bila orang yang terlepas solat disebabkan tidur, Nabi tak pernah marah. Nabi tak marah. Nabi kata apa? Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang terlepas solat sebab dia lupa, tak teringat, dia tak solat lagi, ataupun dia tidur sampai terlepas solat, Nabi tak kata dia ni dosa boleh masuk neraka. Nabi kata bangun solat, falyusalliha idza zakaraha. Sebab apa? Sebab lupa ni yang melupakan kita. Satu ialah memang Allah Ta'ala yang lupakan, tapi Allah Ta'ala suruh nanti nisbahkan pada syaitan. Syaitan yang menyebabkan kita lupa. Dan tidur pula adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala tak hukum. Bahkan Nabi SAW kata apa? Rufi'al qalam an salas. Malaikat tak tulis dosa daripada 3 golongan manusia. Siapa dia? Anin na'im hatta yastayqiz. Salah seorang dia lah. Salah seorang daripada tu adalah dia ada 3. Satu sabi hatta yahtalim, budak sampai dia baligh. Yang keduanya adalah majnun hatta yufid, orang yang hilang akal sampai akal dia kembali balik pada dia. Dan yang ketiga adalah anin naim hatta yastayqiz, seorang yang tidur sampai dia bangun. Allah Ta'ala tak catatkan dosa dia. Sebab tu orang yang sleepwalking, kan ada kan penyakit sleepwalking kan, sampai tidur boleh drive kereta, sampai tidur boleh jalan. Benda wujud kan dekat dalam masyarakat. Mahkamah dunia pun tak hukum dia. Pasal apa? Sebab dia tak boleh yatahakkam fi nafsi, dia tak boleh kontrol akal dia, tak boleh ni. So Allah Ta'ala bagi kelonggaran pada orang yang tidur. So try lah tidur. Kalau kita, dan tidur ni benda yang Allah Ta'ala cerita kat sini adalah bila orang kerunsingan, bimbang. Jangan pula tidur pasal kita dah tenang apa semua nak tidur. Itu lain. Ni nak ceritakan rawatan yang kita boleh bagi pada diri kita. Sebab badan kita ni ada hak yang kita kena tunaikan. So badan ni kadang-kadang bila nampak dia stres ataupun dia gantuk, dia dah bagi isyarat pada kita, maka pergilah tidur. Sebab tu dalam kelas saya tak pernah larang orang tidur. Siapa nak tidur. Sebab zalim. Badan dah bagi tahu ngantuk, tapi kita duk lawan-lawan nak minum kopi ko. Apa zalim pada badan. Dia dah bagi warning, tidur. Dan tidur macam kita tidur lepas waktu, bila kita nak semayang tu kita kena cakap qadha ke ataupun terus semayang? Solat ada. Sebab apa? Sebab falyusalliha idza zakaraha. Dia bukan dikira sebagai qada. Sebab qada ni adalah benda yang ditinggalkan secara sengaja. Qada. So kemudian Allah Ta'ala kata fadarabna ala adhanihim. Allah Ta'ala nak cerita Allah Ta'ala bagi mereka tidur, tapi Allah Ta'ala kata fadarabna, kami pukul. Pukul ni maksudnya letak tangan ke ataupun tumbuk ala adhanihim, atas telinga mereka. So bila pukul atas telinga ni, bila tak dengar, biasanya orang akan tidurlah. Maksudnya orang yang tak dengar, bila kita panggil dia tak menyahut, sama ada dia dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ataupun dia tidur, ataupun dia tak dengar lah. Dia tak dengar. So Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa fadarabna ala azanihim, antara benda ni dipanggil sebagai majaz atau kinayah. Majaz atau kinayah. Dan ini perbahasan besar. Perbahasan besar dalam bidang pentafsiran Al-Quran. Boleh tak ada dalam Quran ni benda majaz? Majaz ni apa dia? Majaz ni benda yang bukan hakikat. Benda bukan hakikat. Macam mana benda bukan hakikat? Contoh dalam bahasa Melayu kita kata apa? Benda yang membakar semangat. Macam mana nak bakar semangat? Semangat, ada semangat kan? Macam mana nak bakar dia? Tak boleh kan? Tak boleh. Benda yang bukan hakikat, tapi kita guna membakar semangat yang meruntun jiwa. Jiwa macam mana nak runtun? Yang apa lagi? Apa lagi perkataan? Banyak kita guna. Yang contoh, menjolok mata. Kan? Ada. Macam mana nak colok mata? Benda bukan realiti, bukan hakikat, tapi kita guna. Kita guna dan orang faham pun benda tu. So benda ni dipanggil majaz. Dia tidak digunakan dengan makna sebenar. So majaz. So dalam Al-Quran
Sebab Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, satu, kita cerita hari tu kan, bahawa benda dalam Al-Quran ni kena faham secara realiti, kena literal, literally kena faham makna Al-Quran. Okey, dan satu, kena faham dengan makna literal. Dan kemudian Allah Ta'ala kata semua benda dalam Al-Quran ni adalah al-haq, benar belaka. Okay? So bila mana Allah Ta'ala kata fadarabna ala azanihim, kami pukul telinga mereka, apa maksud dia? Kalau kita nak kata makna secara literal dan Al-Quran ni cerita benda-benar je, maksudnya kena pukul lah telinga mereka. Okay, tapi bukan itu yang Allah Ta'ala maksudkan. Okay, yang Allah Ta'ala maksudkan adalah Allah Ta'ala bagi mereka tidur. Okay, macam contoh ayat lain dalam surah Maryam, Allah Ta'ala kata apa? Washta'ala ar-ra'su syaiba. Dan Allah Ta'ala jadikan yang warna putih atas kepala tu, apa nama dia? Uban. Allah Ta'ala jadikan uban membakar kepala. Okay? Uban ni bagaikan api yang membakar kepala. Kan? Dia start sikit, lama-lama putih habis semua. Okay? So uban ada tak bakar kepala? Sebab ishti'al tu maksudnya api yang membakar. Tapi tak bakar pun, tak ada hangus pun. Tapi Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran. So persoalan dia adalah, boleh tak ada majas dalam Al-Quran? Boleh tak ada benda Allah Ta'ala cerita tapi bukan hakikat? Okay? So benda ni sebab ada diguna pakai dalam pertuturan manusia, maka tidak mustahil Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran. Okay, sebab tu dia tidak menafikan Al-Quran ni mesti kena faham literal, melainkan bila kita tengok konteks dia, makna literal tak kena. Okay, macam contoh dekat sini, fadarabna ala azanihim. Allah Ta'ala tengah cerita tentang semangatnya bagaimana Ashabul Kahfi ni tinggalkan negara dia, tinggalkan keluarga dia, kemudian mereka ni berusaha dan bertawakal pada Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala nak balas dengan tumbuk ataupun pukul telinga dia? Tak kena. Okay? So dekat situ baru kita nampak, oh rupanya ada majas. Okay? Walau bagaimanapun ada sebahagian ahli tafsir ataupun sebahagian ulama' mereka tak terima ada majas dalam Al-Quran. Pasal apa? Sebab bila buka pintu majas ni, bila buka pintu yang bukan semua perkataan dalam Al-Quran ni membawa maksud hakikat, okay, maka mereka akan pergi pada contoh, pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contoh bila Allah Taala kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhan kamu. Dan makna wajah ni daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang pakai, sampailah ada orang yang bila orang masuk kan kata, oh wajah dekat sini bukan makna sebenar, bukan makna hakikat, tapi dia majas. Okay, maksud dia bukan wajah, tapi kekuatan ke, kemuliaan ke. Okay, so nampak? So dia akan menafikan apa yang Allah Ta'ala cerita tentang diri dia dalam Al-Quran. Sebab tu ada dua pandangan di kalangan para ulama sama ada majas ni boleh atau tidak boleh dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, kerana bahasa pertuturan manusia, bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, semua ada majas ni. Okay, maka kita kata tidak mustahil ada dalam Al-Quran. Cuma bila kita nak tahu majas atau hakikat, kena tengok konteks ayat tersebut. Okay, fadarabna ala adhanihim, dan Allah Ta'ala guna majas dekat sini, fadarabna ala adhanihim, tutup telinga mereka. Pasal apa? Sebab tidur mereka ni adalah tidur yang amiq, yang sangat dalam. Okay, dia ada tidur yang light sleeper kan, buka lampu je jaga, panggil nama je terus jaga, sentuh sikit jaga. Tapi ada orang yang tidur jerit lah kuat mana pun tak dengar. Okay, dan Allah Ta'ala sebut macam tu, azanihim, telinga. Allah Ta'ala pukul telinga mereka seolah-olah macam Allah Ta'ala pekakkan telinga mereka. So apa dia yang jadi hujan ke, ribut, petir ke, kan ada anjing dekat situ sekali dengan akramakumullah. Dengan Ashabul Kahfi kan ada anjing kan. Anjing tu kalau menyalak pun dia orang tak dengar. Okay, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang bagi mereka tidur betul. Okay, fadarabna ala adhanihim fil kahfi. Okay, di dalam gua tersebut sinina adada. Okay, bukan tempoh masa yang sekejap, tetapi sinin dari adada maksudnya kalau nak dihitung, kalau nak dikira, maka dikira dengan sinin, dengan tahun. Okay, dan sinin dekat sini daripada perkataan sin tahun ni dinamakan sanah ataupun sin kerana asal daripada gigi. Sin nun adalah gigi, asnan nun adalah gigi-gigi.
Okey, kerana usia seseorang ataupun usia binatang ditentukan melalui gigi dia. Okey, cuma saya tak tahu kalau ada kajian dari segi perubatan untuk manusia. Sebab binatang memang kita tentukan setahun ke 2 tahun ke, binatang mana boleh buat korban, binatang mana boleh buat akikah, semua tengok daripada gigi. Okey, tapi manusia saya tak tahu. Ada doktor gigi sini? Tak ada. Okey, sebab perkataan sin, tahun, kita punya tahun kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, semua ditentukan oleh gigi kita. Okey, sinin. Okey, dan kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tahun ni dalam bahasa Arab, dia ada banyak perkataan. Ya, antara dia am adalah tahun, sinin adalah tahun. Dan biasanya perkataan sinin ni dia nak menunjukkan benda yang nak kata macam mana, yang menunjukkan kepayahan dan kesusahan. Okey, so macam contoh kisah Allah Taala cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kan mimpi raja zaman Nabi Yusuf tu, apa dia punya mimpi dia? Yang dia nampak 7 ekor lembu ataupun kambing yang gemuk, dia makan yang kurus kan. Okey, so raja tu pun pelik, macam mana kambing boleh makan kambing ataupun lembu boleh makan lembu. Okay, lalu pergi kepada Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf kata apa? Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Okay, kamu akan jumpa dengan tahun-tahun yang sukar, kata Nabi Yusuf. Dan perkataan yang Allah Ta'ala guna adalah sinin. Okay, kerana biasa perkataan sinin ni macam gigi lah. Gigi ni kena gigit sakit lah kan. So nak tunjukkan bahawa bila guna perkataan sinin, maksudnya benda yang payah dan sukar. Okay, benda yang sama Allah Ta'ala sebut bahawa nak tidur bertahun-tahun ni bukan benda yang mudah dan senang. Okay, fil kahfi sinina adada. Dahlah tidur, kemudian tak boleh dengar apa, kemudian tidur pula dalam gua yang tak selesa. Kalau tidur atas katil ke, yang ada tilam ortopedik tu, sedap lah nak tidur lama pun. Ni tidur atas lantai, tidur atas batu, tapi boleh tidur dengan masa yang lama. So Allah Ta'ala kata sinin, benda ni payah bagi mereka, orang yang tidur dekat situ. Ada. Kalau nak kira, maka tahun-tahun lama dia. Dan Allah Ta'ala akan ceritakan berapa tahun sebenarnya mereka tidur di dalam gua. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum. Nampaknya macam kena baca lagi ayat lepas ni kan. Ready lah siapa-siapa. Okay. Thumma ba'athnahum. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh je. Kan senang kalau Allah Ta'ala tidurkan mereka, terus tidur sampai hari kiamat. Itu lebih mudah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada benda lain yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan. Nak sampaikan pada siapa? Pada Ashabul Kahfi itu sendiri, dan pada kita yang mendengar dan melihat kisah Ashabul Kahfi. So Allah Ta'ala buat mereka tidur, dan Allah Ta'ala datangkan Ashabul Kahfi kerana sebab dan tujuan tertentu. Okay, dan tujuannya adalah thumma ba'athnahum, kemudian kami bangkitkan mereka. Ba'atha maksudnya kami bangkitkan mereka. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Okay. Kami bangkitkan mereka supaya kami tahu, lina'lama ayyul hizbain, siapa di antara dua kumpulan. Siapa kumpulan yang Allah Ta'ala maksudkan ni? Kumpulan yang Allah Ta'ala maksudkan ni adalah dua kumpulan yang akan sentiasa berbalah pasal Ashabul Kahfi. Okay, di mana Allah Ta'ala akan sebut nanti, di mana Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak tanya pasal Ashabul Kahfi, jangan tanya pada ahli kitab. Jangan tanya pada ahli kitab. Sebab apa? Mereka akan bagi jawapan yang tak konsisten. Okay, dia akan bagi seorang pandangan dia macam ni, seorang pandangan dia macam ini. Okay, lalu benda yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cerita, lina'lama ayyul hizbain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan bahawa pada Ashabul Kahfi ni ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana akan ada dua golongan terhadap dia. Okay, golongan yang pertama, golongan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Golongan kedua, golongan yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tak persembahkan seperti itu. Allah Ta'ala persembahkan macam mana? Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Supaya kami tahu di antara dua kumpulan yang berbalah tentang berapa lama mereka tidur. Okay. Ahsa lima, ahsa lebih pandai mengira. Ahsa daripada perkataan
Ahsa dalam bahasa Arab maksud dia mengira, tetapi asal perkataan dia adalah hasa. Hasa ni apa? Hasa maksud dia batu kecil. Okey, dan kita kena tahu hasa maksud dia batu kecil pasal apa? Pasal dalam lontar jamrah. Lontar jamrah, Nabi SAW kata lontar dengan sab'a hasiyat, dengan 7 batu kecil. Janganlah ambil batu segenggam punya geram dengan syaitan. Ambil batu besar. Sunnah Nabi SAW, Nabi guna hasa. Okay, so bila kita tahu hasa ni apa dia, hasa ni batu yang guna untuk kira. Okay, dan orang tak kira dengan batu besar, orang kira dengan batu kecil. Macam apa yang Cina duk pakai, abakus apa? Ya, nama dia. Tu ada dia. So batu-batu kecil tu. Okay, so ahsa, siapa yang lebih pandai mengira. Lima labithu amada. Lima labithu tentang tidur mereka ni. Okay, sebab labitha maksudnya duduk sebentar. Okay, duduk sebentar dekat sini maksudnya tidur. Amada, tempoh, panjang masanya. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kami bangkitkan mereka. Lina'lama ayyul hizbain, supaya kami tahu daripada dua kumpulan siapa yang lebih pandai mengira berapa lama mereka tidur. So persoalan dia, adakah Allah Taala perlu untuk tahu mereka tidur berapa lama? Tak tahu. Dan yang keduanya, lina'lama, untuk Allah Taala tahu. Adakah Allah Taala tak tahu tentang mereka ni? Allah Taala tahu semua tentang mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita, ni contohnya adalah lina'lama ayyul hizbain. Bila tengok Ashabul Kahfi ni, orang akan balah dulu first kali tentang berapa lama mereka tidur. Okay, yang balah tu pula bukan orang luar, sesama mereka pun mereka berbalah. Okay, ada yang kata kita tidur 1 hari, ada yang kata setengah hari. Okay, sebab rasa tidur tu sekejap. Okay, so Allah Ta'ala kata, macam mana mereka berbalah seperti itu, kamu akan jumpa juga ada manusia yang berbalah dengan Ashabul Kahfi. Nanti Allah Ta'ala akan cerita di mana ada orang yang tengok Ashabul Kahfi ni sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu menambah iman mereka pada Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang nampak Ashabul Kahfi ni sebagai satu benda kekaguman, kehebatan, ketakjuban, lalu dia buat apa? Dia buat tugu peringatan. Sampai sekarang lah yang kita duk pergi, siapa duk pergi Jordan, duk pergi tengok Ashabul Kahfi. Kan ada apa dalam tu? Bukan boleh tengok pun dalam tu, ada kotak kaca apa semua kan. Orang buat benda tu sebagai apa? Tugu peringatan. Sebab tugu ni tak semestinya kena bentuk macam tugu negara. Dia ada benda-benda yang simbolik. Benda dalam tu bukan Ashabul Kahfi pun. Okay, tapi dia buat benda sebagai simbolik kepada wujudnya Ashabul Kahfi. Inilah cerita agung yang hebat. So nampak ada perbezaan antara dua kumpulan. Satu kumpulan dia kata, oh ni Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan bahawa Allah Taala berkuasa. Dah tidur 300 tahun pun boleh. Allah Taala nak bagi tahu bahawa siapa keluar selamatkan diri dia dan agama dia, Allah Taala akan pelihara dia. Allah Taala akan bagi jalan keluar bagi dia. Okay, yang paling senang sekali tidur. Okay? Tapi bagi orang-orang yang tak nampak benda ni, satu alam, satu isyarat, satu tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan nampak benda ni sebagai benda keduniaan dia. Tugu peringatan, benda untuk dia berbangga-bangga. Okay? So itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan Ashabul Kahfi. Okay? Baik. Kita nak tengok pada ayat seterusnya. Okay, tapi sebelum kita masuk ayat ni, ada orang ada soalan ke? Tak ada. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ada. Tadi Ustaz terangkan yang dua bulan ada perbalahan antara sesama Al-Kahfi, Al-Kahfi dengan perbalahan orang luar yang mengenai Al-Kahfi. Yang ni berbalah sebab perbezaan keimanan yang Ustaz kata. Tapi yang Al-Kahfi ni, pemuda Al-Kahfi ni, dia berbalah juga bukan pasal sebab mereka orang beriman kan. Ya. So dia berbalah, tapi akhirnya dia akan cakap Allah lebih mengetahui. Ya, Allah Ta'ala mengetahuinya. Ustaz boleh terangkan untuk kita ambil pengajaran daripada macam mana tu? Macam untuk kita nak tadabbur daripada yang dua ni. Sebab yang dua berbalahan sampai zaman sekarang ni orang mesti berbalah pada perkara-perkara. Okey, baik. Dan sebenarnya benda tu Allah Ta'ala dah bagi jawapan bila mana berlaku perbalahan. Dan tengok perbalahan yang ada jalan keluar dan perbalahan yang tak ada jalan keluar.
Okey, di mana perbalahan yang ada jalan keluar adalah perbalahan yang bila orang sandarkan dia punya kesimpulan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Taala kata apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih, kamu berselisih pendapat, berbalah tentang sesuatu dan tak jumpa jalan keluar, okay, maka farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan benda tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya cari Allah Taala bagi penyelesaian apa, Nabi SAW bagi penyelesaian apa. So cari penyelesaian. Kalau tak jumpa, maka sebab tu kita keluar dengan wallahu a'lam. Okay, sentiasa sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda yang tak boleh bila mana ada perbincangan, perbalahan yang tidak ada jalan keluar, maka pertamanya Allah Taala kata jauh daripada perbalahan ni. Sebab tu Allah Taala kata wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kamu jumpa dengan orang berbalah dan perbalahan ni tak ada faedah, tak ada kesimpulan yang baik, maka bagi salam je. Assalamualaikum, dah pergi. Okey, jangan duduk sebab tak ada faedah. Buat apa berbalah lama-lama, duduk 2-3 jam lalas. Macam mana kita masuk, macam tu kita keluar. So tak ada faedah. Okey, dan kemudian satu lagi adalah benda yang tak boleh ada jalan keluar ni adalah tak boleh cari persamaan, titik persamaan. Nak kata Allahu a'lam adalah perkara berkaitan dengan akidah, iman dan kufur. Dia ada dua je. Okey, sebab tu kita tengok nanti Allah Subhanahu Wa Taala kata apa pada perbalahan ahli kitab. Bila cerita tentang bilangan Ashabul Kahfi ni ada berapa? Ada 4, yakul salah satu rabi'uhum kalbuhum, ada 3, yang keempat adalah anjing dia, ada 5, yang keenam adalah anjing dia. Allah Taala kata apa belakang ayat tu? Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim la ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan tanya kat dia orang. Okay, wala tastafti, jangan minta fatwa daripada mereka. Maksudnya jangan tanya bilangan ni. Sebab apa? Faedah tak ada. Tahu bilangan dia apa hasil pada kita? Kalau Ashabul Kahfi tu 7 orang, apa jadi pada kita? Ashabul Kahfi 4 orang, tak ada. So Allah Taala kata perbincangan ni tak payah tanya. Okay, tak payah masuk pun perbincangan ni. Okay, tapi perbincangan iman dan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada dia punya. Dan sebab tu Allah Taala kata lina'lama ayyul hizbain, supaya Allah Taala boleh lina'lama, Allah Taala boleh bukan mengetahui je, boleh memperlihatkan kepada manusia. Okay, kamu akan jumpa dengan 2 golongan. Dan benda ni bukan hanya pada Ashabul Kahfi. Apa-apa tanda Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang pun mesti akan ada 2 golongan. Golongan yang beriman bahawa ini adalah peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan golongan yang kata ini benda dunia je ni. Okay, ni sains berlaku sebab sekian-sekian. Okay, banjir ni berlaku sebab sekian-sekian. Macam tu lah. Jadi ada jawapan dari segi saintifiknya. Okay, so ada 2 kumpulan manusia. Okay. Okay, so kita ambil ayat 13 je. Sebab ayat 13 ni ayat yang ada kaitan dengan cerita di atas. Tapi ayat 14 dia tak ada kaitan. Okay, tapi saya baca je lah ayat 13 sebab nak cari orang baca lama pula. Okey. Baik, ayat 13 ni kita ambil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Okey. Baik, kemudian bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dah ceritakan, sebelum tu gariskan dulu perkataan-perkataan yang susah. Naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Okey. Sentiasa mula dengan perkataan. Kena macam kita sebut. Dia sebab tu ada Quran-Quran yang keluarkan makna secara harfiah. Sebab memang itu step pertama. Kita sebutkan mufradat, vocab. Itu mesti kena tahu dulu. Okey. Nahnu naqussu. Nahnu kami. Naqussu. Apa maksud naqussu? Qassa. Okey. Kalau dari segi makna direct translation dia adalah kami ceritakan, kisahkan. Tapi perkataan qassa datang daripada ikut jejak. Ikut jejak. Okey, dalam kisah Nabi Musa alaihi salam pun nanti qasasa ada belakang Allah Taala cerita.
fartadda ala atharihima qasasa. Okey, maksudnya dia cari balik jejak langkah dia. Okey, dan perkataan qassa juga dalam bahasa moden gunting. Okey, sebab bila orang gunting ni biasanya dia buat line dulu, lepas tu baru dia ikut line tu. Okey, so ikut jejak langkah tu dinamakan qassa. Okey, ikut jejak itu dipanggil naqussu. Alaika naba'ahum, naba adalah berita. Surah An-Naba kan, amma yatasalun 'anil naba'il 'azim. Naba adalah berita bil haqq, dengan hak, benar. Innahum fityatun, kita dah cerita li fityah apa? Amanu bi rabbihim wa zidnahum, zidna daripada perkataan ziyadah, iaitu tambahkan, tambahan. Zidna, tambahkan. Wa zidnahum, kami tambahkan pada mereka huda. Huda, okey, petunjuk. Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan cerita Ashabul Kahfi tadi. Tu baru Allah Taala tak cerita detail lagi, tapi Allah Taala bagi satu muqaddimah. Okey, dan kemudian Allah Taala kata tentang kisah Ashabul Kahfi ini, nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Okey, tapi Allah Taala guna perkataan qassa. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, kalau kamu nak bercerita tentang sesuatu, nak bercakap tentang sesuatu, pergi ikut dia punya jejak langkah dia. Maksudnya jangan cerita ikut dan, jangan cerita sekadar apa yang kamu dengar, tapi pergi tengok apa jejak langkah dia. Maksudnya cari kisah tu. Okey, macam contoh bila kita nak cerita tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Okey, semalam berlaku, contohlah berlaku satu peristiwa dekat TTDI ni. Lalu kita nak cerita tentang peristiwa tu. Okay, kita nak cerita macam mana? So Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, kalau nak cerita kena naqussu, pergi jejak dulu kisah tu. Ya, dan dalam bab ni wartawan memang sangat bagus. Yang ni kita kena tiru wartawan. Dalam bab cari cerita kena tiru wartawan. Dalam bab tulis cerita jangan tiru. Okay? Dalam bab cari cerita memang kena tiru. Memang diorang ni takkan tulis cerita ikut dengar-dengar, ambil daripada kawan sebelah, tak ada. Pergi turun sendiri lapangan, tengok cerita tu. Okay, dan itu yang patut kita buat. Dan sebab tu saya pernah cerita kan pasal kisah macam mana zaman, kenapa Allah Ta'ala kritik. Semua orang Islam kena kritik dalam peristiwa Aisyah kena tuduh berzina. Pasal apa? Sebab tak ada seorang pun pergi tanya Aisyah. Siapa pergi tanya Aisyah apa yang berlaku? Siapa yang pergi tanya Safwan ibn Mu'attal apa yang berlaku? Nabi masuk jumpa Aisyah, hai bye-bye. Lepas tu Nabi pergi. Betul, Nabi bagi salam, Nabi tanya apa khabar, Nabi keluar. Sampai Aisyah kata terasa Nabi tengah marah ke apa. So Aisyah minta nak balik rumah Abu Bakar Siddiq. So tak ada orang tanya Aisyah. Tak ada orang nak follow cerita tu apa sebenarnya yang berlaku. Ya, orang tahu dengar cerita Abdullah bin Ubay ceritakan tentang berlakunya khalwat antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat. So Allah Taala kritik benda tu. So sama kita kalau nak dapat WhatsApp contohnya. Okey, peristiwa-peristiwa tertentu macam yang baru saya dapat pagi tadi. Cerita tentang orang, ada seorang perempuan dia post kat Facebook dia. Dia kata dia angkat jari je. Tapi pihak autoriti Saudi tahan dia. Siapa dapat cerita tu? Tak dapat kan? Ataupun cerita tentang pakai bendera Palestin dekat Saudi kena tahan dengan pihak autoriti. Ada kan? Banyak kan? Dekat Facebook ada, dekat WhatsApp pun ada. Okay, lalu kita dengar benda ni, apa kita buat? YouTube. Bagi orang yang nampak Saudi ni memang proksi Amerika, sedap lah. Ini peluru untuk tembak. Bagi orang yang sayang Saudi pula, dia kata kita akan pertahankan Saudi, tak kira macam mana sekalipun. Okay. So apa yang perlu kita buat? Ya, kita kena follow cerita tu dulu. Jangan bagi komentar benda yang kita tak tahu, benda yang kita tak ada maklumat, tak ada gambaran, tapi nak komen juga. Okay? Nak komen. Dan itu benda biasa. Kan kisah Sul dengan Sarah kan. Apa ramai orang cerita tak tahu datang masuk komen. Kan? Ya memang seronok bila dengar benda ni. Tapi bahaya benda ni. Bahaya bukan kat sini. Kat sini sebab tak nampak kesan dia. Tapi bahaya dekat akhirat kelak. Bila Allah Ta'ala tanya, kamu tulis apa ni? Daripada mana dapat maklumat ni? Ni tak ada ke zalim buat fitnah pada orang ke macam ini? So Allah Ta'ala kata nak cerita naqussu, ikut dia punya
line dia, jejak langkah dia. So kalau cerita pasal bendera Palestin dekat sana, so follow lah cerita tu, apa sebenarnya yang berlaku. So benda yang berlaku adalah dia bawa bendera Palestin dalam Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. So bawa dalam masjid, jangan cakap bendera. Zaman saya belajar kat sana, 40 orang student nak kena buang daripada universiti. Pasal apa? Pasal apa? Pasal bawa banner bersih 2.0. Dia bawa benda tu, buka dekat mana? Buka dekat dalam Masjid Nabawi. Memang kenalah. Buka kat jalan, orang tak pandang pun. Orang tak kisah, polis semua tak ikut sukalah nak buat apa. Okay? Zaman haji, musim haji, berapa banyak bendera keluar. Tak ada masalah kat tepi jalan. Tapi jangan bawa dalam Masjid Nabawi, dalam Masjidil Haram. Yang tu tak boleh. Buatlah macam mana sekalipun, memang dia tak bagi. Okay, buka, jangan cakap bersih 2.0 ke apa. Travel kita pergi kan kadang dengan travel masing-masing. Cuba buka banner travel kat dalam tu, tengok apa jadi. Kena panggil. Memang akan ditanya sebab dia tak faham kita tulis apa. So dia ingat kita tengah promosi agenda-agenda tertentu. So sebab tu dia tahan. Okay, so kita kena faham lah benda-benda macam ni. So bila kita follow cerita dia, baru kita nampak apa sebenarnya yang berlaku. So baru kita boleh bagi komentar selepas tu. Tapi benda yang kita tak tahu, dan kalau cari pun tak jumpa, maka senyaplah. Janganlah cari tak jumpa nak bagi komen juga. So itu sangat bermasalah. Okay. So nahnu naqussu 'alaika naba'ahum. Kami ceritakan benda ni kepada kamu wahai Muhammad. Naba'ahum, berita tentang mereka, bil haqq, dengan cerita yang benar, dengan penyampaian yang benar, yang tidak ada keraguan. Pasal apa Allah Ta'ala sebut bil haqq? Okay, bukankah nahnu naqussu 'alaika naba'ahum cukuplah. Allah Ta'ala kata kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad berita tentang mereka. Tapi bil haqq, pasal apa? Sebab cerita-cerita kat luar, terutama yang datang daripada Bani Israel ini, mesti ada tokoh tambah dia. Okay, mesti ada cerita-cerita tambahan. So Allah Ta'ala pun nak bagi tahu pada kita, bila kita nak terima satu berita, nak terima satu cerita, maka tengok sumber kita juga. Okay, biar sumber kita sumber yang boleh dipercayai. Sebab tu dalam ilmu hadis, dia ada satu ilmu dipanggil tahammul wal adab. Tahammul wal adab ni macam proses daripada ambil hadis ni dan sampai kepada menyampaikan hadis. Okay, so di mana dalam proses tahammul wal adab ni ada banyak benda yang kita kena check. Okay, antara benda yang kita kena check adalah perawi. Sebab orang kadang tengok sanad je. Sanad ni okey ke, terputus ke, tak terputus ke, berjumpa ke, tak berjumpa ke. Tapi ada satu lagi perbincangan yang ramai juga orang buat benda ni pada zaman sekarang ni. Okay, cerita tentang perawi. Perawi maksudnya dia punya personality dia, bukan personality dia. Dia punya diri dia. Dia ni baik ke tak baik ke, pembohong ke tak pembohong ke, hafazan dia kuat ke tak kuat ke. So ada kajian tentang benda tu. Sebab tu kita kata ulama nak bawa keluar satu hadis tu sahih atau dhaif ni bukan benda senang. Okay, bukan benda yang tengok hadis ni dhaif, tengok ni sahih. Mana ada? Nak tengok satu-satu perawi, orang yang riwayatkan hadis tu daripada Al-Bukhari sampai ke Nabi SAW, daripada Imam Muslim sampai kepada Nabi SAW. Nak tengok seorang-seorang perawi tu boleh dipercayai ke tak boleh nak dipercayai. Susah. Sebab tu Imam Bukhari berapa tahun dia nak siapkan Sahih Bukhari dia? 26 tahun nak siapkan Sahih Bukhari. Bukan senang benda-benda apa nak dapatkan hadis sahih dengan dhaif. Okey, lepas tu sampai pula zaman sekarang ni tak ada masalah untuk beramal dengan hadis dhaif. Nampak dia punya masalah dia. Para ulama dulu nak keluarkan hadis dhaif ni punya susah. Nak cari perawi, nak cari sanad, dan warning apa ni? Okey. Ada sedikit pengumuman, nanti boleh tolong bacakan Okey. Okey, baik. Okey. Mana tadi? Banyak sangat. Macam mana? Okey, nak kata punya dahsyat para ulama dulu nak kaji hadis, nak tapis hadis mana sahih mana dhaif. Datang zaman sekarang tak ada masalah beramal dengan hadis dhaif. Nampak? Sebab tu ahli hadis dia marah dengan kenyataan seperti ni. Sebab apa? Sebab seolah-olah dia menafikan usaha. Dia tak menghargai usaha para ulama dahulu yang zaman sekarang ialah sebab dah senang kan nak tengok hadis apa semua Google je. Zaman dulu kena rehlah jauh sana sini nak pastikan satu hadis tu sahih atau dhaif.
Okay? So bila keluar ayat macam tu, amal dengan hadis dhaif, tak ada masalah walau nak beramal dengan hadis dhaif, maka akan orang yang benar-benar faham macam mana para ulama ni kaji hadis, maka dia akan sensitif dengan ayat-ayat seperti ini. Okay? So Allah Subhanahu Wa Taala kata sumber kamu. So sumber dalam penceritaan pun Allah Taala kata satu, ni cerita ni tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan syariat pun benda ni. Itu pun Allah Taala kata nak cerita ni naqussu alaika, ikut dia punya rentetan peristiwa dia, dan kemudian bil haq, dapatkan sumber yang betul. Okay, ini dalam cerita. Bayang dalam cerita Allah Taala kata macam ni, bagaimana dalam agama kita. Sudah tentu lagi Allah Taala suruh jaga. Okay, sebab tu bila datang peristiwa sekarang bulan apa? Bulan Islam. Jamadil awal, Jamadil akhir dia tak ada. Jamadil awal, Jamadil akhir tak ada. Rejab nanti. Bayangkan dalam Rejab ni berapa banyak hadis akan keluar. Berapa banyak hadis akan keluar, berapa banyak amalan akan keluar dalam bulan Rejab. So check setiap amalan tu ada tak daripada Nabi SAW ataupun tidak. Okay? So nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Lalu sebab kenapa Allah Taala rakamkan kisah mereka ni dalam Al-Quran, kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia punya justifikasi dia. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah fityah, pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya. Okay, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Apa maksud beriman kepada Tuhannya? Okay, iman pada Allah Subhanahu Wa Taala dia mesti merangkumi 3 perkara. Okay, dan Allah Taala sebut pada Ashabul Kahfi ada 3 ni. Yang pertama, mereka ni beriman dalam hati, keyakinan dalam hati bahawa Allah Taala itu Tuhan. Yang kedua, iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Mereka ungkapkan dengan lisan. Okay, bukan hanya iman simpan dalam hati. Okay, tapi kena ungkapkan dengan lisan. Kena bagi tahu. Sebab tu kita ada 2 kalimah syahadah. Okay, untuk kita bagi tahu kita orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Ashabul Kahfi, dia membuktikan keimanan dia dengan amalan. Okay, so dia sanggup tinggalkan keluarga dia, sanggup tinggalkan negara dia kerana nak selamatkan iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini 3 komponen yang mesti ada untuk seseorang tu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mesti ada keyakinan dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan, dan ketiga dengan amalan. Dan amalan ini yang menentukan kesempurnaan iman. Okay, amalan ni yang menentukan kesempurnaan iman. Di mana iman nak iman yang sempurna, dalam amalan mesti ada 76 perkara. Okay, sebab Nabi SAW bagi tahu bahawa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 76 pecahan, bahagian. Okay, 76 pecahan, yang mana siapa ada 76 ni semua, maka iman dia adalah iman yang sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang tu ikutlah dia punya kurang dia kurang 3 ke, kurang 5 ke, kurang 20 ke, kurang 50 ke. Yang penting mesti ada keimanan pada Allah Taala. Hatta kalau amalan dia satu sekalipun, 75 lain tak ada, ada satu je, qaulul la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah pun tetap dikira beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so innahum fityatun amanu bi rabbihim, dan beriman kepada Tuhan mereka, rabbihim. Wazidnahum huda, lalu kerana keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kepada mereka. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala, antara sifat yang Allah Taala cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala ialah siapa yang bagi sesuatu pada Allah Taala, Allah Taala akan balas balik. Okay, Allah Taala akan balas balik. So mereka ni, pemuda-pemuda Al-Kahfi ni, fityatun amanu, mereka memberi kepercayaan, keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Ta'ala balas kepada mereka dengan wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Okay, petunjuk huda. Petunjuk ni tadi doa yang mereka minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa hayyi lana min amrina rasyada. So huda yang Allah Taala bagi pada mereka, petunjuk yang Allah Taala bagi mereka adalah petunjuk yang diperlukan oleh mereka. So mereka perlukan rahmat Allah Taala, tapi rahmat ni dia bukan bersifat petunjuk. So yang bersifat petunjuk adalah rasyada, kemampuan untuk mereka menguruskan diri mereka mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka.
Okey. So apa sahaja yang kita buat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan balas balik. So kalau Allah Taala tak balas semasa di dunia, sebab ni Allah Taala cerita tentang balasan yang Allah Taala bagi semasa di dunia. So kalau Allah Taala tak sempat balas kat dunia, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Allah Taala berhutang, man zal ladzi yuqridullaha qardan hasana. So siapa yang Allah Taala tak balas apa yang dia buat? Dia solat contohnya. Okay, lalu daripada solat dia Allah Taala tak bagi ganjaran dia semasa di dunia, Allah Taala kata apa? Allah Taala sedang berhutang dengan dia. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menggadaikan sesuatu pada Allah Taala, dan Allah Taala tak bayar lagi gadaian dia. So nampak macam tu, sampai macam tu sekali Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Okay, so sama-sama kita tengok diri kita, dan kita akan sambung kisah Ashabul Kahfi ni, dan nak tengok bagaimana keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan kita akan tengok juga antara sifat-sifat yang ada pada Ashabul Kahfi yang menyebabkan mereka layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala abadikan cerita mereka di dalam Al-Quran Karim. Okay, wallahu taala a'lam. Sebelum kita berpisah, ada sedikit pengumuman. Pihak Yayasan Ta'lim ingin membuat pembetulan bahawa kuliah The Best in Islam oleh Dr. Ibrahim Nuhu pada hari Ahad ni 19 November 2023 adalah pada pukul 8.30 pagi sehingga 10 pagi. Okay, dan bukan bermula pada pukul 10 pagi seperti yang diumumkan tadi. Okay, buku The Best in Islam boleh dibeli di kaunter Yayasan Ta'lim dengan harga RM36. Okay. Okay, so yang bawah ni untuk saya. Okay. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Okay, so sebelum kita berpisah, soalan? Ada soalan? Tak ada? Alhamdulillah, Masya Allah. Dia seronok kalau tak ada soalan, maksudnya orang faham. Tapi jangan keluar bawa kefahaman yang salah, sudahlah. Kesian dengan saya nanti. Okey. Wallahu taala alam. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada pagi ini dengan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Satu perkara tadi nak tambah, Ashabul Kahfi, antara sebab utama Allah Ta'ala cerita mereka dalam Al-Quran adalah sebab doa mereka. Okay, doa mereka. Sebab Allah Ta'ala pelihara mereka ni, bila minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan hanya masa kehidupan mereka, lepas kehidupan mereka pun Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala angkat nama mereka, orang sebut nama mereka, orang puji mereka, orang pertahankan mereka. Semua disebabkan doa mereka. Atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wallahu a'lam. Ya. Doa yang 5 dari atas, di manakah tempat yang baik kita doa sama ada masa sujud? Dia bukan doa 5 tu. Yang nak sebut 5 tadi tu Rabbana je. Maksudnya ulang Rabbana. Adapun 10 ayat terakhir surah Ali Imran, maka tempat yang baik dibaca adalah ketika bangun daripada tidur malam. Bangun tidur malam, sunnah bila bangun daripada tidur malam, antara doa ataupun bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Dalam sembahyang boleh, luar sembahyang ataupun kita sujud ataupun sebelum boleh. Yang nak baca Rabbana anytime, bila-bila je. Tengah drive kereta pun tak apa. So sebab doa ni dia ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kadang-kadang kalau kita dah dapat satu benda, kita dah doa, lepas tu kita tangguh, kita takut dia terlepas. So time tu juga kita doa kepada Allah Taala. Wallahu a'lam.